Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Ini saya ada menyambung untuk kita punya kelas pada pagi tadi. Minta maaf kerana pagi tadi kita uh, ada masalah teknikal sikit. Jadi saya buat ganti kelas ini adalah menyambung semula kita punya kelas pada pagi tadi. Dan sebelum saya meneruskan saya punya ni, saya nak jugalah nak lebih kurang nak recap balik apa yang kita pelajari pada pagi tadi. Okey, so pada pagi tadi sebenarnya apa yang kita belajar ialah berkenaan dengan asas perekonomian perniagaan, bagaimana saya memberi sedikit uh, maklumat berkenaan dengan pengenalan perekonomian perniagaan itu. Dan pengenalan perekonomian ini saya mulakan dengan definisi dia dulu. So definisi ini sendiri sebenarnya telah menceritakan apakah proses ataupun step by step yang akan digunakan oleh sebagai akaun tu, apakah proses yang perlu dilalui untuk kita capai kepada matlamat akhir perekonomian, iaitu menyediakan penyata kewangan bagi pihak untuk bantu pihak pengurusan membuat keputusan. Okey, so kita mulakan dengan apakah maksud pengkelasan itu. So pengkelasan itu ialah kita kena kenal pasti yang dipanggil lebah tu. Kita kena kenal apa itu liability, apa itu equity, apa itu belanja, aset dan juga hasil. Seterusnya, kita kena tahu bagaimana nak merekod sesuatu transaksi yang telah kita kelaskan tadi. Sama ada dia gabungan. Dia kadang-kadang ada merupakan gabungan yang saya cakap tadi. Kadang-kadang dia gabungan antara belanja dengan liability. Kadang-kadang gabungan aset dan juga hasil. Ataupun dia ialah gabungan antara aset dan juga modal, equity. Jadi ini semua akan dia kena ada asas kita punya debit kredit tu. Jadi ini pun telah kita ringkaskan pagi tadi, dan kita telah ceritakan apa itu aset, belanja dan liability dengan secara terperinci. Dan kemudiannya kita guna case tadi kita ialah menggunakan case tadi yang company Yasir Cleaning Service ini, di mana ini ialah perekonomian perkhidmatan. So perekonomian perkhidmatan ini kita gunakan kes ini dan kita telah menyelesaikan soalan yang nombor 1 ataupun yang A ni kita dah selesai, iaitu kita dah sediakan catatan jurnal. Okey, sekarang kita akan sambung cerita dia, iaitu kita kena sediakan yang kedua, iaitu kita panggil sebagai pindahkan catatan jurnal dalam ledger 3 kolom. Sebelum ini, kemungkinan kita ni dah pernah belajar accounting dan dia ledger 3 kolom ni bersamaan dengan T. Account T. Pernah dengar perkataan account T? Okey. Jadi kadang-kadang pelajar ni kalau pernah belajar dulu dia guna account T. So tak ada masalah Mana kita punya term nak guna pun boleh, tapi dalam kelas saya assume semua orang tak belajar lagi. Jadi saya akan menggunakan ledger 3 kolom. T saya takkan ajar. Okey, siapa yang dah biasa dengan T boleh teruskan dengan T. Tidak menjadi masalah. So kita start dengan B Okey, kita akan mulakan dengan buat B. Yang ini kita panggil dia yang selepas kita merekod, kita kena menyusun dia. Yang ini sebenarnya dalam bentuk susunan. Tapi menyusun macam mana kita nak susun, kita kena susun dia di dalam ledger arm. Ledger arm ni kadang-kadang rekod ada yang tanya ledger arm ini sebenarnya ialah dia buku. Kita punya catatan ini banyak merata-rata. Tunai kejap keluar, ABT keluar 2-3 kali, tunai keluar beberapa kali, hasil perkhidmatan beberapa kali. Jadi kita kena ada buku 3-5 kita. Kalau dulu zaman dulu ni buku 3-5. So kita kena buat dipanggil ledger arm. Apa maksud ledger arm? Buku. Kita nak kumpulkan semua transaksi yang kita rekodkan dalam satu buku sahaja. Okey, buku dia ialah tertakluk kepada nama account. So macam mana cara kita nak buat buku? Kita kena rujuk di atas ni. Okey, kita anggap kita mulakan buku tunai yang pertama. Boleh? Kita mulakan buku tunai. So macam mana nak buat buku tunai?
kita buat tajuk dia tunai. Lepas tu kita kena buat dipanggil ledger 3 kolom. Apa maksud 3 kolom? Yang pertama ialah kita kena buat debit. Yang kedua, kredit. Dan yang ketiga ialah baki. Debit, kredit dan baki. So, apa yang kita kena masukkan dalam transaksi ini ialah tarikh dia dulu. Mula-mula tunai ini berlaku pada 1 Mei. So, masukkan 1 Mei. Okay. Alam ni dia slow sikit. Okay. Tak tulisan semua pergi. Sekejap bagi dia nak keluar. Okay. So, kita start dengan 1 Mei. 1 Mei. Tunai tunai ni dapat daripada mana? Daripada modal. Yang kita akaun tadi, akaun modal. Iaitu jumlah apa tadi? 12,000. So, baki dia ialah 12,000. Yang ini yang kita kena gunakan kaedah tadi tu. Kalau tunai ni dia item apa? Item aset. Dia kena sentiasa kalau nak menambah dia kena letak dalam debit. Tapi kita dah, kalau transaksi itu sendiri dah jelas menunjukkan bahawa debit ini ialah tunai. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh dengar? Boleh doktor. Boleh doktor dengan jelas. Okay, thank you. Kalau tak jelas, sila maklumkan pada saya. Okay, so seterusnya kita akan teruskan tunai ini. Yang pertama, nampak tak? Tunai kita ialah debit. Kita debit tunai sebanyak 12,000. Dia tulis kat sini debit. So itu pasal kita letak dalam ini ialah debit. Debit tunai. So kita cari lagi, ada tak perkataan tunai yang kita akan jumpa? Okay, kita jumpa lagi tunai di sini. Okay, pada 2 Mei, tunai iaitu kita beli bekalan. Tapi nampak tak dia punya duduk di mana? Kredit. So kita kena masukkan kat sini. Yang kedua, kita beli bekalan. Bila? 2/5 bekalan. Okey, bekalan. Kat mana? 1,500. So, berapa baki kita? Kena tolakkan lah. 12,000 tolak dengan 1.5 iaitu 10,500. Okey, mari kita tengok lagi. Tunai, adalah lagi perkataan tunai. Mana yang kata-kata kita nak susun dia? Kita nak susun dia dalam satu buku. Jumpa lagi tunai. Pada 15 Mei, kredit juga sebanyak 400. So, untuk apa ni? Ambilan. So, dia berlaku pada bila? 15 Mei. So, 15 Mei ada berlaku tunai ni lagi untuk tujuan ambilan. Berapa jumlah dia? 400. So, kena kurangkan lagi 400. Bila kredit, kena kurang. Sebab tunai ni dia item aset kan? Okay. RM10,100. Okay. Ada tak lagi akaun tunai yang terlibat? Ada. Jumpa lagi ni. Okay. 17 Mei, debit RM1,700. Iaitu hasil. 17 Mei ada hasil sebanyak 1,700. Tunai dia, kita tengok dia debit kat mana? Dia debit 1,700. So, kita masukkan 1,700. Kan? So, kita dapat balik 11,800. Okay. And then ada lagi tunai, ada. Jumpa lagi tunai. Tunai paling banyak. Biasanya tunai memang paling banyak. Itu pasal dia akan jadi buku yang pertama biasanya lah. 20 Mei 20 Mei. Untuk apa 20 Mei? Belanja telefon sebanyak 350.
So kena tulis kat sini belanja telefon 350. Okay. So tolakkan lagi dengan 350. Duit kita tinggal 11,450. Terusnya kita sambung lagi. Pada 27 Mei ada lagi tunai kredit juga sebanyak berapa? 3,500. Okey. Kita kena tolak lagi pada 27 Mei. Berapa Mei tadi? 27. Okey. Kita ada 27 Mei. 28. 28, Doktor. Silap. Tu yang saya kata macam tak ada 27 Mei. Okey. Sepatutnya 28 Mei. Silap. Okey, 28 Mei. So kita ada satu lagi 28 Mei. Kita gunakan tunai tu untuk apa? Untuk kita bayar hutang tu lah. 28 Mei ni kita bayar hutang ABB 3,500. Bayar So, hutang pada 5 Mei. ya. So kita tulis sini ABB. Sebanyak berapa? 3,500. So tolakkan lagi dengan 3,500. So kita dapat bagi dia 7,950. Last sekali, ada lagi last ni rasanya. Okey, ada. Ni. Pada 30 Mei bayar gaji pula sebanyak belanja gaji 1,000. Dan last sekali pada 30 hari bulan 5, okey, kita bayar belanja gaji. Tunai tadi guna untuk apa? Belanja gaji. Berapa? 1,000. So baki kita ialah 6,950. Ini ialah jawapan akhir dia. 6,950 baki akhir. Tandalah sikit. 6,950 tu ialah sebagai baki akhir. Itu yang pertama. Okay, now kedua kita dah tandakan tadi semua sebagai tanda. And then kita tandakan lagi yang kedua. Dah tandakan semua tunai tu kan? Yang kedua, kenderaan. Kita wujudkan akaun kenderaan. Buat sistematik. Saya pun selalu buat secara sistematik. Lepas tu akaun yang kedua kita ada kenderaan. Buka buku kenderaan pula. Tapi kita tahu kenderaan ini ada satu sahaja. Betul tak kenderaan? Ada satu je. Mana ada beli kenderaan lagi, jual beli tak ada. So kita buat debit, kredit, baki. Transaksi ini berlaku pada 1/5. Sebenarnya dia di akaun modal kita. Berapa banyak kita masukkan kita punya tadi kenderaan tu sebanyak 32,000. So baki kita ialah 32,000. Ada lagi transaksi? Tiada. Tu tutup. So tak payahlah buat panjang-panjang. Kan? Saya buat panjang-panjang ni buang karan je. Jadi kita buat pendek saja. Okey? So seterusnya. Selepas kenderaan, kita buat sistematik. Saya biasanya ni saya punya cara saya buat. Okey, kita boleh buat apa saja akaun yang kita nak, tak ada masalah. Cuma saya ni selalunya saya buat secara sistematik. Jadi saya akan nampak, okey, lepas tu ada akaun modal. So kita buat akaun modal. Modal pun tak banyak, ada satu saja. Jadi buat satu buku juga untuk modal. So akaun modal pun kita kena keluarkan satu buku. Sama juga. Modal. So modal kita pun ada debit, ada kredit, ada baki. Pada 1/5 modal kita datang daripada dua sumber. Satu tunai, satu kenderaan. Yang ini kita sebenarnya kena tulis. Wajib tulis. Kita dapat markahlah sikit. Okay, walaupun kalau kita tak tulis pun nanti dia tolak keseluruhan tu, dia tolaklah satu tik, satu markah macam tu. Okay, berapa? Tadi ialah 44,000. Ingat tak berapa 4,000? Saya ingat lagi lah. 12 campur 32 kan. Yang ini modal 12,000, yang ini modal 32,000, so total dia 44,000. Ini ialah baki akhir dia. Alright, so seterusnya. Seterusnya lepas modal, bekalan. Bekalan pun saya rasa ada sekali je keluar. Kan? Ya, jadi buat satu je. Jadi dalam exam ni sebenarnya soalan exam pun macam ni je. Dia bukan banyak. Cuma transaksi tu tak banyak. Cuma dia macam buku ni kena buat banyak kali. Itu yang kita jadi mungkin susah sikit kat kita lah. Okey.
Tak belajar memang mana ada yang senang kan. Semua susah. Okey. Debit. So bekalan ini ialah pada 5 Mei. Bekalan dibeli secara apa? Secara secara tunai. So kita buat tunai bekalan. Ada kat sini lah. Bekalan sebanyak 1,500. So kita dapat baki dia 1,500. 1,500. Habis. Dia mesti berbaki. Ingat berbaki debit and then seterusnya. Doktor, Ya. tolong explain yang tunai dengan kenderaan macam mana dapat 44,000? Macam mana dapat 44,000 ni? Tunai dengan kenderaan. Campur mana? Bukan tunai dengan kenderaan dapat 44,000. Modal tu yang 44,000. Modal ni nampak ni. Modal dia 44,000. Dari mana dapat 44,000 ni? Daripada tunai dan kenderaan. Itu kita kata buku. Masa kita buat buku tu buku modal kan, buku modal kita buat 44,000. Datang dari mana 44,000 ni? Daripada tunai dan kenderaan. Macam tu cara dia. Cara kita nak cerita tu. Okey? Okay. Thank you. Faham. Alright. Okey, seterusnya ialah peralatan. Okey, peralatan. So peralatan pun ada satu sahaja. So kita buka juga akaun peralatan. Yang ni yang dia agak rumit sekali dalam kita punya pembuatan accounting. Dan biasanya tak banyak kali kita keluarkan lah soalan macam ni. Soalan ni kita akan keluar sekali saja dalam mana-mana peperiksaan. So biasanya dalam mid-sem ni yang akan datang ni akan ada. Sekejap, maaf ganggu. Ya. Yang bekalan tu macam mana dapat 5/5 tu tunai? Tu 5/5. 2 ke? Bukan 5/5, 2/5. Silap. Terima kasih. Bukannya ni dia 2/5. Yang 5/5 ialah peralatan betul. 5/5 yang peralatan. So peralatan ini kita perolehi bila? Peralatan 5 Mei 3,500. So peralatan kita dapatkan, macam mana kita dapatkan peralatan? Melalui ABB. Tadi ingat tak? ABB. Secara kredit. Ya, secara kredit. Jadi kita beli peralatan secara kredit. So kita kena peralatan ni macam mana dapat? ABB. Daripada ABB. Iaitu berapa? 3,500. Macam mana kita nak tahu dia duduk debit atau kredit? Debit atau kredit? Debit atau kredit? Kena merujuk kepada catatan jurnal kita. Kalau dia tulis debit peralatan, maka kat sini kena masukkan debit. Peralatan debit. Okey? Macam tu. Ni kita tengok lagi. Ada lagi. Lepas habis peralatan, kita tukar sikit. Kenapa? 5/5 bukan kredit ke? Kredit betulnya. Memang kredit. Doktor letak dalam debit? Bukan. Yang kredit itu apa? Yang kita kredit apa? ABB. Sekarang ni kita buka buku apa? Sekarang kita buka buku peralatan. Buku peralatan. So, peralatan masuk. Apa peralatan? Debit. Ya, tu kena masuk debit. Peralatan masuk mana? Debit. Jangan So maksudnya satu-satu kita akan buka buku, doktor? Ya, satu-satu kita kena buka. Jangan buka ni. Maknanya lepas ni kita buka akaun ABB pula. Bila kita buka akaun ABB, ABB ni akaun belum bayar. Saya buat rekasan ya. Bila akaun ABB kita buka, kita akan tengok ABB ni berlaku bila mula-mula. Sama juga 5/5, betul tak? 5/5. ABB ni kita buka untuk apa? Beli peralatan. Untuk beli peralatan. Ini dia punya description orang panggil. Penerangan dia. Dia beli ABB ni diwujudkan kenapa? Kerana kita beli peralatan. Cuma nanti kita akan tanya balik. Beli yang ni ABB ni, kita akan tengok akaun ABB. Akaun ABB ni ABB kan, kita tanda ABB ni, dia kena masuk kat mana 3,500 ni? Kita kena rujuk kat sini. Dia masuk kat bahagian kredit. So 3,500 masuk bahagian kredit. Baki dia pun 3,500. Tapi adakah dah habis? Belum lagi. Kena semak lagi ABB ni. Ada tak akaun ABB keluar lagi? Tak keluar. 28 bulan. 28 keluar lagi sekali. Kena ingat 28 keluar lagi sekali.
partner dia apa? Tunai. Betul tak? ABB ni keluar dikurangkan dengan apa? Dengan tunai. Berapa Tunai. jumlah dia? 3,500. Nak letak kat mana 3,500 ni? Di belah debit. Debit. Gitu. So, 28 Mei keluar sekali lagi ABB. Partner dia apa? Tunai. Saya boleh cakap partner lah. Dan masa debit kredit, partner dia apa? Tunai kan? Kena letak kat mana tunai ni? Kat ABB ni? Kena letak di 3,500 belah debit. Kalau yang satu kredit, yang satu debit, maka baki dia kita macam tolak lah. Baki dia ialah kosong. Yang ini pun ada markah. Memang baki dia kosong. Ada markah. Ada markah pengiraan untuk tunjukkan baki dia kosong. Okey? Okey, seterusnya. Selepas habis ABB, ABT. Okey, kita nampak ABT. Okey, pada 10 Mei, kita ada debit ABT sebanyak 1,750 iaitu melalui hasil perkhidmatan kita. Alright. Sekejap Malam-malam ni dia mudah-mudah hilang pula. Okey, selepas ABB kita keluarkan ABT pula. So dalam ABT, debit, kredit. Buat dalam exam macam ni tak cantik, garis macam ini pun dah kira okey. Jangan sampai tak nampak dah lah. Saya buat pun bukan cantik sangat tapi jelas. Okey. So ABT kali pertama akan keluar bila? Tadi kita dah sebut 10 Mei. Berapa 10 Mei tadi? Ya. 10 Mei. 10 Mei. Okey, iaitu melalui apa? 10 Mei hasil Hasil perkhidmatan. Okey. 10 Mei hasil perkhidmatan. Okey. Hasil perkhidmatan. Iaitu sebelah debit 1,750. 1,750. Boleh? Faham. Okey, lepas tu 25 Mei. 25 Mei. 25 Mei. lepas tu ada lagi 25 Mei. Mei. Okey. 2,000 hasil. 25 Hasil perkhidmatan. 25 Mei. 25 Mei ABT juga Ya. ABT. Okey, ABT kat 2,000. Okey. Okey, yang ini pun kita tiru je lah hasil perkhidmatan. ABT. Oh sorry, dia ABT 2,000 juga kan? ABT. 2,000. Bagi dia jadi berapa? 3,750. Ada lagi tak? Tak ada, 2 je. Macam ada 2 kali. Okey, 2 kali. Alright, cukup. Boleh? Betul. Okay, so sekarang ni habis. Kita buka pula yang akaun seterusnya. Iaitu akaun Hasil perkhidmatan. akaun hasil perkhidmatan. Hasil Akaun perkhidmatan. So kita kena buka lagi satu. 10. Apa nama akaun dia? Hasil perkhidmatan. Kali pertama 10 Mei. Guna ABT, betul tak? Okey. Kredit kita jumpa 1,750. ABT. So baki dia ialah 1,750. Lepas tu ada lain tu. Ada. 25 Mei. Ada yang tunai. Ni 25 Mei. 17 Mei. Oh ya, tertinggal. 17 Mei ada dulu. Jangan tinggalkan 17 Mei. 17 Mei pun hasil perkhidmatan tapi tunai. So hasil perkhidmatan yang kedua ialah 17 Mei tunai. 1,700. So total berapa ni? 1,700. Okey. So kita akan dapat 3,450. Okey. Last kali baru 28 Mei. 28 Mei. 25 lah. 25 Mei. 25 Mei 2000. Okey. 25 Mei 2000. ABT 2,000. So kita akan dapat 5,450. Okey. Alright. Okey, habis hasil perkhidmatan.
So lepas habis hasil perkhidmatan, jumpa yang ambilan pula. Okey, so kita buat ambilan pula. Ambilan. Ambilan. Ambilan ni pun ada satu saja. So, tak payah buat besar-besar. Okey, debit, kredit, baki. Bila ambilan ni berlaku? 15 Mei. Pada 15 Mei, tunai. Tunai 400. Okey, ambilan 15 Mei, tunai 400, baki pun 400. Gigit orang tu kenapa? Siapa pula gigit? Tak payah. Mari sini. Siapa tu? Aduh, kena gigit pula dah. Okey. Ambilan. Lepas tu tunai dah, hasil perkhidmatan dah. Yang kita dah tanda tu tak apalah. Ini belanja telefon. Okey, 20 Mei belanja telefon. So kena buka lah akaun belanja telefon. Okey. Sikit warna. Okey, belanja telefon. Okay, maaflah tulisan saya tak comel ya. Malam-malam ni. Okay, belanja baki, kredit, debit. Belanja telefon berlaku bila? Kita tengok kat sini. 20 Mei. 20 Mei. 20 Mei guna tunai sebanyak 350 kan? Ya. 350. Okey, baki cukup. And then belanja telefon dah settle. PT dah settle, hasil perkhidmatan dah settle, ABB dah, tunai dah, belanja gaji last sekali. Kan? Last sekali ialah belanja gaji. So kita keluarkan untuk belanja gaji pula. Belanja gaji. Last sekali. Ringgit. Debit iaitu pada 30 Mei guna tunai sebanyak 1,000. So baki dia ialah 1,000. 1,000. Okey. Habis yang kedua dipanggil sebagai apa nama dia? Ledger arm. Ledger arm ini tujuan dia ialah untuk menyusun. Ni nampak tak definisi yang saya bagi mula-mula dulu? Menyusun semula semua catatan kita ni di dalam buku ataupun dipanggil di dalam ledger arm ataupun di dalam buku-buku khas. Buku-buku khas tu ialah kalau buku tunai, tunai saja. Kalau modal, modal saja. Kenderaan, kenderaan saja. Itu maksud menyusun. Okey, selepas kita susun, ini baru yang Pres cakap tu. Yang ketiga tu apa? Imbangan duga. Okey, habis yang ini. Okey, dah habis yang kedua ni, baru kita akan pergi kepada yang seterusnya. Yang ketiga, iaitu sediakan imbangan duga. Apakah maksud imbangan duga? Imbangan duga ialah untuk kita menyusun semua kita punya baki-baki di dalam ledger arm di dalam satu lembaran imbangan tu lah. Dipanggil, di dalam imbangan duga. So yang C ni, okay, yang C, kita kena buat imbangan duga. Nama dia saja imbang. Jadi kita nak tengok imbang dia itu berdasarkan debit dan kredit. Dia mesti ada dua antara debit dan kredit. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Yang ini kita mesti ada dalam konsep yang saya ajar pada peringkat awal. Iaitu ini. Dalam minda kita kena ada ni. Ada 6 je, bukan susah. Tolonglah ingat. Ada 3 kat debit, 3 kat kredit. Cuma bila kita nampak item tu, kita kena kenal dia. Dia ialah item apa? Item aset, item belanja, item ambilan, item liability. Yang ini kita kata pengkelasan kita kena sentiasa ada dalam diri kita ni. Jadi sekarang ni kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah tunai. Tunai akaun apa? Tunai ialah akaun apa? Akaun aset. Kalau aset 6950 mesti duduk belah debit. So susun lah.
Yang pertama tunai. 6950. Yang ini yang kita kena hafal ni. Dia mesti duduk kredit. Debit, sorry. Yang kedua, kenderaan. Kenderaan ialah akaun apa? Aset. Pun aset. So kenderaan pun kena duduk dalam sebelah debit, iaitu sebanyak 32,000. Lagi. Lepas kenderaan, modal. Modal ini ialah equity. So modal kena duduk di mana? Kredit. Kredit. Sebanyak berapa? 44,000. Okey. Seterusnya, bekalan. Okay, bekalan apa dia? Bekalan ialah aset. So kalau aset 3,500 duduk di sebelah debit. Okey. Bekalan pun debit, and then bekalan 1,500. Bekalan 1,500. Okey, seterusnya selepas bekalan, peralatan. Peralatan juga aset. Debit. So peralatan kita tadi ialah baru 3,500. Okey, seterusnya peralatan ABB. ABB kena tulis ke? Kena tulis. Walaupun jumlah dia ialah kosong. Sebab apa? Kita kira. Kita kena susun je balik. Walaupun kosong, letak je. Yang ini ada markah. Okey? ABB. Itu ABT. So ABT kita apa? ABT ialah account asset semasa kita. Jadi dia duduk sini. 3,750. Right, lagi. Hasil. Perkhidmatan. Hasil perkhidmatan. Hasil apa dia? Hasil. Tengok tadi ingat formula kita bagi hasil dia. Kredit. Hasil kredit. Ya. Jangan sampai lupa tu. Hasil dia kredit. Apa tadi? Lupa. 5,450. Kosong. 5,450. Lagi. Ambilan. Ambilan. Debit. Ambilan pun debit. Sudah dinyatakan kan ambilan debit sebanyak 400. Okay. Belanja. Belanja semua dia mesti duduk belah debit kan. Belanja telefon 350 dan belanja Gaji. gaji. Ini ialah imbangan duga. Mana datang imbangan duga? Salin semula buku-buku yang kita buat ni, susun balik di dalam bentuk debit dan kredit. Macam mana nak tahu dia duduk debit ataupun kredit? Tak ada pilihan lain. Semua kena hafal yang saya yang nyatakan di atas ni lah. Jadi bila kita dah hafal yang ini, bila kita tengok account, kita kena kenal pasti account tu account asset ke, account liability ke, account modal ke, ataupun equity ke, hasil ke, kena masuk. Ini 1,000. Okey, sekarang ni tolong kira semua orang. Tolong kira yang di atas ni. Yang ini yang saya boleh tolong kira senang saja. 0, 5, 4, 44 campur 5, 49, 450. Yang ini mesti 495, 49, 450. Kalau tak betul maknanya salah. Jangan bimbang kalau salah. Adalah kat mana-mana kita tersalah kira. Sama-sama. So jangan bimbang dia punya silap. Bila kita buat kadang-kadang memang tak akan balance. Dalam exam especially. So jangan nak auto sampailah dia balance. Don't worry. Biarkan saja. Kita tak tahu yang mana silap kat sini. Jadi mungkin daripada semua item yang ada di sini, yang salah cuma satu saja. Jadi kita mungkin kehilangan setengah markah sebenarnya. So jangan bimbang untuk tengok banyak kali kita punya imbangan duga. Okey. Selepas habis imbangan duga, kita akan belajar 3 lagi account. Iaitu account selepas kita dah susun, kita dah buat imbang duga, barulah kita akan belajar macam mana nak tengok pelaporan kewangan. Pelaporan kewangan yang kita akan belajar ada 3 sahaja. Iaitu 1, penyata pendapatan. Yang kedua, penyata perubahan equity. Perubahan equity ni kita nak tengok modal lah, modal kita bergerak ke tak bergerak kan. Dan akhir sekali ada 3 perkataan. Sama ada kadang-kadang orang guna lembaran imbangan pun betul. Kadang-kadang orang guna kunci kira pun betul. Kadang-kadang orang guna penyata kedudukan kewangan pun betul. Ini semua 3 nama berbeza-beza tapi makna yang sama. Okey?
Jadi kita buat penyata pendapatan dulu. Kita tengok format penyata pendapatan. So habis kepada soalan yang C ni, kita akan buat soalan D. Okey, saya akan gabungkan D ni dengan D dengan E lah. Okey, so sekarang ni kita mulakan dengan D. D ni dia minta buat penyata pendapatan. Kadang-kadang orang panggil penyata pendapatan komprehensif pun boleh. Boleh guna penyata pendapatan komprehensif. Banyak sangat nama. Accounting memang macam itulah, nama banyak. Okey, kadang-kadang kita confuse. So kita ingat format yang pertama ada markah, satu markah lebih kurang. Nama syarikat Yasir Cleaning Services. Ini nama syarikat. Lepas tu dia kena tulis penyata pendapatan. Ingat, ini dia sama je ni. Bagi tahun berakhir 31. Soalan ni bila? Soalan ni 31 Mei. Okey, 31 Mei 2021. Ini ialah tajuk satu markah. So jangan lupa buat tajuk buat tajuk. Jadi format dia senang sangat. Okey. Terlampau senang lah. Kalau soalan macam ni dia soalan yang terlampau senang dengan format. Okey. Format dia ialah pertama sekali hasil perkhidmatan. Sebab kita belajar, ingat dia ada lain-lain. Nanti bila kita masuk satu topik lain, dia punya format berbeza sedikit. Saya tak mau ajar lagi. Sekarang ni saya ajar perkhidmatannya dulu. Okey, perkhidmatan format dia begini. Hasil perkhidmatan. So bila hasil perkhidmatan, kita kena tengok hasil perkhidmatan kita di atas ni berapa. Ambil je lah. 5450. So, dalam soalan macam ni je lah, dia ringkas saja. Okey. Apa tak boleh nak tulis. Tidak buat ke? 5450. Tolakkan dengan belanja. Allah. Exam apa ni? Senang sangat soalan Belanja and then ada dua je jenis belanja kat sini. Belanja telefon dengan belanja gaji. Dua pun dua. Tak ada masalah. Kalau dah type belanja kat sini boleh tulis saja. Yang ini ialah gaji. Iaitu sebanyak 1000. Dan telefon 350. So total dia ialah kita tolakkan 1350. Tolong tolakkan. Berapa? 4,100 ringgit. Tepat. 4,100 ringgit. Itu saja format dia. Dapat 5 markah. Bukan susah nak buat. Okey. 4,100 dalam ini dalam exam Ini saja. Okey, and then yang kedua dia minta kita buat yang seterusnya. Dia minta kita buat penyata perubahan equity. Okey, format dia tajuk dulu. Yasir Cleaning Service. Okey. Penyata perubahan. Nak tulis tajuk je. Panjang. Okey. Yang ini dia senang. Pada terus. Pada 31/5/2021. Apa formula dia? Modal awal. Dia jadi modal awal. Berapa modal awal? Kena ambil di sini. Ni 44,000. 44,000. Tambahkan dengan untung bersih. Mana nak dapat untung bersih? Ini 4,100 ialah untung bersih. Kadang-kadang boleh rugi, kadang-kadang boleh untung. Kalau rugi tolak, kalau tambah untung. Kalau untung tambah. Baliklah. Untung bersih berapa?
4,100. Tambahkan lah. So dapat 48,100. Tolakkan dengan ambilan. Ambilan ada tak? Ada di atas ni. Ambilan iaitu sebanyak 400. Okey, tolak ambilan sebanyak 400. Maka kita punya modal akhir. Memang nak cari yang inilah. Modal akhir kita berapa? Tolaklah. 48,100 tolak dengan 400. 47,700. 47,700. Okey. Dan last sekali ialah yang terakhir. Yang terakhir ialah kita punya dipanggil kunci kira-kira ataupun lembaran imangan. Nama boleh nama ni boleh berubah-ubah. Kenapa saya buat perubahan ini? Sebenarnya nama terkini lembaran imangan ialah lembar penyata kedudukan kewangan. Ini yang terkini. Cuma kita dalam PJJ ni ada menggunakan nota-nota lama yang ada guna kunci kira-kira, ada yang guna lembaran imangan. Jadi saya bimbang nanti masa you baca buku, you terjumpa lembaran imangan ni apa benda pula ni, tak pernah jumpa kan. Dia sebenarnya benda yang sama, cuma ada perubahan masa menyebabkan nama dia berubah-ubah ikut keadaan masa. Okey. Sama juga format dia. Nak tengok yang E dia. E. Okey. Nampak? Sorry lah, tulisan makin lama makin tak cantik. Okey. Nampak. Okey. Boleh lah? Okey. Okey, Doktor. Okey. So, yang terakhir Yang terakhir pun sama juga. Yang ini kita kena namakan dia dulu. Cleaning service. Kita boleh namakan dia lembaran imangan lah. Kalau tajuk dia lembaran imangan, tulis lembaran imangan. Kalau you all tulis kunci kira-kira, tulis kunci kira-kira. Kalau tulis penyata kedudukan kewangan, tulis penyata kedudukan kewangan. Okey, lembaran imangan. Yang ini pun senang. Kena tulis pada saja. Pada bila tarikh dia. 31/5/2021. Ini satu markah. Okey, yang ini kita kena guna format. Okey, pertama sekali kita kena cakap berkenaan dengan aset tetap. Kita kena kenal pasti. Yang ini ialah dia minta kita punya pemahaman terhadap akaun. Yang mana kita kategoriskan dia ataupun kita kategorikan dia sebagai aset tetap. Jadi aset tetap cuma ada yang nama dia ni. Pertama kenderaan dan juga bekalan bukan bekalan dia aset semasa. Dia tak pernah akan jadi aset tetap. So peralatan biasanya dia aset tetap. Contohnya kita beli meja. Meja ni takkan setahun dah habis. Meja biasanya pun dia ambil masa yang panjang juga, mungkin 5 tahun. Baru dia akan mungkin kita rosak kalau heavy user kan. Baru kita akan tukar. Kerana syarikat 10 tahun pakai meja yang sama juga. Kita duduk di pejabat tu pakai meja tu sampai selama 10 tahun. Maknanya walaupun dia harga murah, tapi dia boleh lama duduk. Kan? Jadi dia aset tetap. Jadi ada dua je aset tetap, kena senaraikan. Cuma kali ni kita belum belajar lagi susut nilai. Nanti kita belajar macam mana nak buat susut nilai. Okey. Yang so aset tetap pertama sekali ialah peralatan. So peralatan tadi berapa? 32,000. Dan juga terbalik. Itu kenderaan. Kenderaan. Sorry, tersilap. Okey, kenderaan. And then dengan peralatan. Peralatan kita murah saja iaitu sebanyak 3,500. So total dia ialah berapa? 35,000. Yang ini ialah aset tetap. And then kedua baru kita kena senaraikan pula aset semasa. 35,500 dah. Sorry, 35,500. Terima kasih. 35,500. So aset semasa pun kita kena senaraikan So aset semasa kita start dengan tunai 6950. Tunai 6950. And then
Tunai dah. Bekalan 1,500. Okey. Bekalan 1,500. Ada lagi tak? Ada. ABT. ABT 3,750. ABT 3,750. Ada lagi tak? Rasanya dah tak ada. Okey. Habis 3,7. Yang lain semua dah tight dah. Ni semua dah right dah. Hasil pun dah right. Okey. Modal. Modal belum. Okey. Modal pun dah guna tadi. Modal dah guna. ABB je belum guna. ABB guna tak guna kosong. So takkan guna lah. Okey. So berapa total kira? 11,200. Berapa? 11,200. 200. Ni ada 50 ni. 11,250 kot. Kot lah. 6950. Oh betul. Ada 50 tadi kat atas. 1,500 tambah 3,750. Thank you. 12 kot. 12,200. Ya, 12,200. So kena tambahkan ni. 25,500 tambahkan dengan 12,200. So kita akan dapat 47,700. So yang kedua, line kedua ni kita kena mulakan dengan liability. Patutnya lah kan. So liability kita kebetulan ABB kita ni kosong. So tak payah kira lah. Okay. Dan diikuti dengan equity. Equity pun kita dah kira tadi kan. Modal, kita terus dia tulis modal akhir. Kalau tak ada penyata yang di atas ni, kena kira lah. Kita kena kira macam ni di dalam equity di sini. Okey, kita kena kira modal awal, tambah untung bersih, tolak dengan ambilan, dapat modal akhir kan. Tapi oleh kerana kita dah ada penyata ini disuruh buat, kita ambil saja nilai dia berapa? 47,700. So, nilai yang ini juga 47,700. So, dapat juga baki yang sama lah. 0 campur 47,700 dapat 47,700. Maka ini dipanggil accounting kita imbang tak? Imbang. Ini 47,000, ini 47,000. Selesai. So, siap kita punya soalan. Boleh? So, kita rehat. Doktor, Ya, boleh. boleh tak screenshot yang ni nanti send kat group? Saya akan nota ni saya akan hantar dalam grup. Untuk yang belum sebab saya tahu ada yang belum daftar lagi, saya akan share dua tempat. Satu, saya akan share dalam Online Learning. Saya juga akan share nota ni, word ini di dalam grup WhatsApp kita. Don't worry. Okay, Doktor. Doktor, Okay. lagi satu, yang masalah sekarang, kita kena find out yang liability itu dekat mana, assets masa dekat mana, aset tetap mana. Yang tu je macam masalah, pening sikit. Sebab banyak benda. Pagi tadi tak ada Ke Ada, tertinggal? tapi saya ikut pun saya masih pening. Dia macam ni. Macam mana kita nak kenal pasti benda tu asset ke liability yang saya ajar tadi itulah. Dia memang ini saja. Hafal. Asset semasa ada 5 je. Tunai, akaun belum terima, inventory, bekalan ataupun apa saja yang ada perkataan prabayar. So benda 5 ni je lah, yang lebih tu tak ada lah. Apa-apa pun tak ada. Sebenarnya banyak dalam akaun ni ada beribu-ribu lagi. Cuma untuk tujuan subjek ni, hafal 5 ni sahaja, takkan tanya lebih daripada tu. Okey. Faham. Aset tetap ini saja. 5 ni saja. Cuma adalah nama lain, ada peralatan, ada perabot, ada kelengkapan, dia tukar-tukar sikit nama. Okey? Tapi semua itu ialah akaun tetap. Cuma tetap ni dia kadang-kadang ada nama pelik-pelik sikit kan. Yang cuma kita kena tahu benda kalau misalnya benda tu milik kita dan dia ialah tempoh dia lebih daripada satu. Contohnya laptop. Dia kata tiba-tiba beli laptop ataupun komputer peribadi. Komputer peribadi tak ada pula dalam ni. Tapi kita boleh agak tak komputer peribadi itu dia usia dia bawah setahun ke? Kalau bukan bawah setahun dia mesti duduk kat tetap. Okey? Itu saja. Belanja semua yang start dengan nama belanja dia belanjalah. Hasil yang start dengan hasil lah. Hasil ada 2 saja, sama ada hasil ataupun jualan, 2 tu saja. Okey? Dan
liability ada yang dalam ni ada 2 saja. Kalau dia bawah daripada setahun, semuanya dinamakan belum bayar. Dia nanti you akan belajar lebih sikit. Lepas ni saya akan ajar lebih sikit. Okey. Yang ada belum bayar, akaun belum bayar, utility belum bayar, gaji belum bayar, sewa belum bayar. Jadi tapi perkataan belum bayar ada. Kalau ada perkataan belum bayar, maknanya dia liability jangka pendek ataupun liability semasa. Kalau dia lebih daripada setahun, satu je yang you belajar kali ni, iaitu nama dia pinjaman. Tak ada lain lah. Okey, ada pinjaman saja kita belajar. Cuma pinjaman ni kita belum jumpa lagi kalau ada interest, kan. Jadi yang itu belum sampai masanya. Okey, tunggu nanti saya akan ajar sikit-sikit kita akan belajar. Nanti masa kita belajar ada satu lagi nama dia perakaunan perdagangan. Saya akan upgrade sikit kita punya pengetahuan kepada ada maklumat-maklumat baru. Yang ini kita panggil pengenalan dulu. Okey, kita tak berat-beratkan lagi. Okey, setakat tu dulu kita punya untuk topik. Sebenarnya topik ni ialah topik 3. Topik 1 dan topik 3. Kita combine sekali. Topik 4 saya belum ajar lagi ni. Topik 4 kejap lagi. Kita rehat sekejap dalam 5 minit. Lagi 1 jam, ambil lebih kurang pukul 11 kita habis. Kita akan cover satu lagi topik. Alright. Bagi rehat sekejap, saya akan stopkan dulu dan saya akan Okey, Doktor. okey nah. Okey, saya stop dulu. Kita rehat 5 minit.